Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya pada kali ini Muhammad Hassan Syakir bin Muhammad Razali daripada rancangan Suara Islam 1120 akan membincangkan tentang perkembangan akhlak Islam di Malaysia. Perkataan akhlak sebenarnya datang daripada bahasa Arab iaitu khuludun yang berarti budi pekerti, tingkah laku ataupun tabiat. Akhlak juga melambangkan etika dan moral seseorang manusia. Hal ini kita dapat lihat bagaimana Rasulullah SAW diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia pada ketika itu. Topik ini akan dibincangkan atau dikupas dengan lebih lanjut bersama dua orang rakan saya, iaitu Muhammad Aiman Syahmi dan juga Nur Ashikin binti Muhammad Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Muhammad Yusof akan meneruskan dengan pembentangan yang kedua. Pembentangan yang kedua ialah objektif dokumentari. Objektif yang pertama ialah mengkaji kehidupan seharian masyarakat dalam mempraktikkan akhlak Islam di Malaysia. Objektif yang kedua pula ialah mengenal pasti tentang pengaruh akhlak Islam kepada masyarakat di Malaysia. Umum yang kita tahu ialah Malaysia didiami oleh pelbagai masyarakat yang berbilang agama. Majoriti penduduk Malaysia sendiri adalah yang beragama Islam. Di sini, kami akan memfokuskan kepada dua objektif dalam mengkaji serta mengenal pasti konsep akhlak yang dipraktikkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Syahmi bin Abdul Rahim. Jadi untuk bahagian saya akan bercakap tentang fakta dari sarjana hari ini mengenai akhlak dalam Islam. Menurut Abdul Aziz bin Harji, akhlak Islam yang sempurna adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasulullah. Akhlak sempurna ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi panduan seseorang Muslim itu baik atau buruk. Akhlak ini merupakan panduan dari akidah dan syariah yang benar. Secara dasarnya, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia, iaitu Allah sebagai pencipta dan makhluk sebagai yang diciptakan. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, iaitu untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan baik antara manusia dengan manusia. Jadi untuk yang kedua ialah fakta dari sarjana sebelum ini. Menurut Ustaz Haruddin, akhlak juga didefinisikan sebagai dua bentuk, iaitu akhlak Islam dan akhlak falsafah. Akhlak Islam ialah akhlak yang bersumber pada wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah, sementara akhlak falsafah ialah akhlak yang bersumber kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia. Kedua bentuk akhlak di atas selaras dengan pendapat Nasir Omar pada tahun 1986 tentang kriteria nilai-nilai etika Islam, iaitu nilai-nilai dari Allah yang dimanifestasikan melalui wahyu dan nilai-nilai buatan manusia, hasil dari penggunaan kapasiti yang diberikan Allah kepada mereka seperti akal, deria dan lain-lain. Jadi berdasarkan pandangan kepada kajian lepas, dapat disimpulkan bahawa kita sebagai seorang Muslim, akhlak yang terbaik ialah seperti sifat yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Kerana sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan teladan yang baik, dan merupakan contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum muslimin. Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia, sama ada mengenai dirinya, orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan, bahkan kenegaraan. Kita sebagai seorang umat Islam dan sebagai seorang Muslim, kita tidak seharusnya membelakangi saudara-saudara se-Islam kita. Kita haruslah meraihkan mereka sama ada di dalam keadaan senang ataupun susah, serta memenuhi keperluan yang diperlukan oleh mereka. Dan perlulah mementingkan mendahului keperluan mereka dari kepentingan diri sendiri. Dan akhir sekali, berpesan atas kebenaran dan kesabaran, iaitu mengingatkan tentang suruhan agama yang perlu ditunaikan serta larangan-larangan yang mesti ditinggalkan. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Aiman Syahmi di atas penerangan itu tadi. So seterusnya, saya akan sambung tentang dari sudut pembacaan. Pembentukan akhlak Islam di Malaysia menjadi suatu kebiasaan bagi umat Islam.
Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seperti sabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya tidak aku diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak mulia. Riwayat Ahmad. Perutusan Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan budi pekerti mulia dalam jiwa umatnya dan seluruh manusia. Akhlak Islam bersifat atau sikap kepribadian yang membentuk kehidupan sempurna berdasarkan prinsip yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Nabi terdahulu, akhlak menjadi satu kepribadian yang mulia dan sangat dititikberatkan dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita tahu pada masa kini, dapat kita saksikan bagaimana akhlak ini semakin direndahkan dalam pendidikan jati diri oleh sebahagian masyarakat. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dalam diri manusia tidak ada seketul daging. Jika ia baik, baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya ia rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan ialah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya adalah ciri-ciri akhlak Islam. Ciri akhlak Islam ini adalah bersifat mutlak dan menyeluruh. Akhlak Islam bersifat mutlak, tidak boleh dipinda atau diubah suai. Dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan, warna kulit, pangkat, tempat dan masa. Selain itu, akhlak Islam juga bersifat sederhana dan seimbang. Seterusnya adalah sifat mahmudah dan mazmumah. Imam Al-Ghazali telah menggariskan 10 sifat mahmudah terpuji dalam kitab Al-Farbain fi Usuluddin. Sifat mahmudah adalah sifat terpuji yang dituntut oleh Islam supaya diamalkan oleh umatnya. Sifat-sifat utama yang tergolong dalam sifat-sifat mahmudah adalah: yang pertama adalah taubat, iaitu membersihkan hati. Yang kedua adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga muhabbah, kasih sayang, sentiasa ingat kepada Allah. Yang keempat, zuhud, iaitu menggunakan nikmat dunia sekadar yang perlu. Kelima adalah sabar, iaitu menahan diri daripada keluh kesah pada suatu musibah. Yang keenam, syukur, iaitu memuji setiap nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, iaitu ikhlas, yang bermakna setiap perbuatan diniatkan untuk keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelapan adalah tawakal. Yang kesembilan, redha, iaitu tenang hati terhadap apa jua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10 adalah zikrul maut, iaitu sentiasa ingat mati dan memperlengkapkan diri untuknya. Imam Al-Ghazali telah menggariskan 10 sifat mazmumah, iaitu sifat tercela dalam kitab Al-Farbain fi Usuluddin, iaitu yang pertama, banyak makan sehingga meninggalkan amal jariah. Yang kedua, banyak bercakap perkara yang sia-sia. Yang ketiga adalah sifat marah yang keterlaluan. Yang keempat adalah hasad. Sifat yang kelima adalah bakhil. Yang keenam, cintakan kemegahan. Yang ketujuh adalah cinta kepada duniawi. Yang ke-8, selalu merasa bangga diri. Yang ke-9 adalah ujub. Dan yang ke-10 adalah riya. Kami akhiri pembentangan kami dengan kesimpulan dokumentari. Pembentukan akhlak masyarakat berasaskan ajaran agama akan menjamin kualiti insan yang lebih beretika dan berakhlak tinggi. Pembentukan akhlak amat penting kerana ia mempunyai kaitan rapat dengan iman. Serupun fitrah semula jadi manusia adalah baik, ada ketikanya manusia mempunyai keinginan yang melencong dari kebaikan. Akhirnya, dalam mengejar kemajuan kebendaan, manusia mengorbankan keluhuran akhlak dan rohani. Mereka menganggap hukum, nilai, norma keagamaan sebagai penghalang kemajuan. Usaha memupuk akhlak yang baik di tengah budaya materialisme dan hedonisme bukanlah satu tugas yang amat mudah. Sikap masyarakat Islam sendiri yang kurang prihatin terhadap nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, keadilan dan kasih sayang juga menyebabkan berlakunya gejala kelembapan umat dalam menangani masalah sosial. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.